melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Majlis diteruskan lagi dengan majlis perasmian seminar Fiqh Belia 4.0 Belia dan Norma Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Dato' Haji Muhammad Haripin bin Haji Muhammad Harip, Menteri Tugas-Tugas Khas Merangkap Menteri Hal Ehwal Agama Negeri Islam Negeri Sabah, Sahibus Sama Dato' Haji Bungsu Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, yang berbahagia Saudara Ahmad Farid bin Haji Sainuri, Presiden Majlis Belia Sabah, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Supan Bahrain, Ketua Belia Usia Sandakan, merangkap pengarah program Seminar Fiqh Belia 4.0, yang berbahagia Saudara Helmi bin Hilmus, YDP Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Sabah, barisan asatiza ahli panel dan yang diraikan para peserta seminar Fiqh Belia 4.0. Bagi memberkati acara kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Supan Bahrain untuk memimpin bacaan doa. Okay. Mana sekarang? الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh berkah dan rahmat ini, kami merafakkan rasa syukur kami ke hadrat-Mu, ya Allah, agar Engkau permudahkan segala majlis kami ketika ini, yang mana telah berlangsungnya di seminar Fiqh Belia pada sesi ini tahun 2021, siri yang keempat yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas merangkap Menteri Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah keamanan dan kesejahteraan buat kami yang ada di sini dan seterusnya, kepada negeri yang abadi dan kepada sebuah negara yang berdaulat ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami pada 2 hari ini, ya Allah, agar semuanya berlangsung dengan mudah dan lancar dan mendapat manfaat yang besar daripada seminar ketika ini. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Sya'ban yang penuh berkah dan akan menjelangnya bulan Ramadan, sampaikanlah kami, ya Allah, semua yang hadir pada hari ini di seminar Fiqh Belia 4.0.4 agar dapat memenuhi dan hasrat bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami dan rahmatilah hidup kami sekalian yang hadir. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sayang kumbang mencari pasangan, terbang perlahan di tepi kali.
Walau bertemu di dalam talian, semangat muhibah terus dilestari. Majlis mengalu-alukan kehadiran para undangan, hadirin dan hadirat ke webinar Seminar PIK Belia 4.0 dengan tema Belia dan Norma Baru. Alhamdulillah pada pagi ini atas izinnya kita dapat berkumpul bagi mengikuti seminar PIK Belia 4.0 Belia dan Norma Baru. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta yang sudah masuk ke Zoom Seminar PIK Belia 4.0, pastikan mode audio masing-masing dalam keadaan senyap bagi mengelakkan sebarang yang kita inginkan berlaku mengganggu perjalanan seminar pada pagi ini sehinggalah malam nanti. Jadi tanpa membuang masa, kita terus bersama-sama mendengar ucap tama dan perasmian daripada Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Harip bin Haji Muhammad Harip, Menteri Tugas-Tugas Khas merangkap Menteri Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Majlis dengan penuh bangganya dipersilakan. Minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya Majlis Belia Sabah dan Belia Usia serta ABIM yang menjadi tonggak kepada penganjuran program FIK Syabab kali keempat. Saya ucapkan tahniah syabas kepada penganjur yang bertiga ini dan rakan-rakan kerjasama mereka. FIK merupakan ilmu, merupakan perkara yang perlu kita pelajari, perlu kita realisasikan dan sangat baik kita mengenali apa yang disebut sebagai fiksiasi. Kita mengenali fik waqi'i, kita mengenali ada lagi fik kesehatan dan sebagainya. Dan fik ini merujuk kepada kebijaksanaan, juga merujuk kepada kepahaman yang mendalam, merujuk kepada hikmah, dan semua ini perlu dimiliki, perlu dicerna, perlu dihadam, khususnya oleh generasi sekarang. Sangat wajar apabila dianjurkan fik baik untuk kita golongan muda dan yang lain untuk mengenali apa itu fik syabab. Dan bila kita lihat perkataan fik itu sendiri boleh kita akronimkan. Misalnya F merujuk kepada fikrah dalam kita menjalani hidup sebagai seorang orang muda, generasi muda, pimpinan muda. Fikrah itu harus tercerna dalam kehidupan kita. Fikrah itu sangat penting dan fikrah itu adalah satu keutamaan dalam kehidupan kita. Fikrah ini merujuklah kepada ilmu pengetahuan, merujuklah kebijaksanaan kita, dan itulah fikrah kita. Yang kedua tentang I itu ialah integrasi, takamul, dan dalam fik, apapun jenis fik, kita harus mengintegrasikan tempat posisi kita dengan keadaan sekitar, memposisikan kita dengan keadaan semasa. Itulah integrasi antara keadaan kita, antara kita dengan keadaan semasa, antara kita dengan kedudukan semasa, antara kita dengan situasi yang ada. Itulah kebijaksanaan. Dalam fik dakwah sudah pasti
kita harus menyesuaikan penyampaian kita, penampilan kita, apa yang kita bawakan dengan keadaan semasa, dengan keadaan sesuatu tempat, dengan adat budaya sesuatu tempat. Itu fik, itu kebijaksanaan. Fiqhud dakwah, fik dakwah. Kedua-duanya, fikrah, takamul atau integrasi kita tadi harus terasnya ialah Q itu ialah Al-Quran. H itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ini ada teras utama. Walaupun kita ingin menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, tapi garis panduan utamanya ialah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita untuk menghalalkan sesuatu, tidak boleh kita untuk membolehkan kita melaksanakan sesuatu yang keadaannya di suatu tempat itu terpaksa kita laksanakan, kita melanggar, menyalahi garis panduan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Fik itu tidak semestinya kita terjerumus dengan keadaan semasa, tetapi kita masuk ke dalam keadaan berkenaan berlandaskan hukum, berlandaskan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya merakamkan penghargaan, saya merakamkan syabas sekali lagi kepada penganjur karena telah dapat mengundang ramai tokoh dalam membicarakan fik syabab ini. Tokoh terkenal, khususnya tokoh muda yang saya lihat barisan tokoh muda yang ada, termasuklah tokoh ternama kita, termasuk pensyarah, para pemikir, mufti dan sebagainya. Ini satu usaha yang sangat baik yang diusahakan oleh penganjur, dan saya harap program ini akan berjalan dengan baik dan akan diteruskan dari masa ke masa. Asasnya dalam kita melaksanakan fik di negara ini ialah satu, terasnya jangan lupa teras Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks negeri Sabah, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi asas kita dalam management, juga kita harus melihat apa yang telah disebutkan, apa yang telah digariskan oleh kerajaan kita, disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam fik sabahi. Fik sabahi ialah melaksanakan dakwah, melaksanakan kehidupan, melaksanakan gerakan dakwah kita berdasarkan nilai Sabah, kebijaksanaan keadaan hidup di Sabah. Dan alhamdulillah baru-baru ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Haji Nur telah melancarkan apa yang disebutkan sebagai panduan untuk memajukan dan membangun negeri Sabah dalam Hala 7, Plan Hala 7 Sabah Maju Jaya, yang mana merujuk kepada usaha-usaha kerajaan bagaimana membangun negeri ini. Dan sangat penting apabila beliau menyebutkan asas utama dalam pembangunan industri, pembangunan pelancongan, pelancongan industri, pembangunan pertanian, yang sangat penting juga disebutkan oleh beliau ialah modal insan, yang tidak boleh lari daripada peranan kita semua dalam membangun modal insan berteraskan fik. Sudah pasti keilmuan, pendidikan, kemahiran dan sebagainya. Amat Berhormat Datuk Seri Penglima Haji menginginkan para belia tampil untuk bersama-sama di arus perdana pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada para belia sekalian, kepada generasi muda sekalian. Fik itu harus bermula daripada kita, kemudian fik kita sesama sahabat kita, sesama kumpulan kita, fik kita dengan masyarakat dan negara. Moga ada manfaatnya, dan saya ucapkan sekali lagi syabas dan tahniah kepada Majlis Belia Sabah, kepada ABIM, kepada belia usia, kepada barisan organisasi yang terlibat menjayakan program yang sangat bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasmikan majlis ini.
Okey, itulah tadi video montaj yang telah kita saksikan bersama-sama sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Harif atas kesudian merasmikan Sinerpik Belia 4.0 Belia dan Norma Baru. Para peserta yang dikasihi, sebelum kita ke slot seterusnya bersama Dr. Rustam, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa sedikit mengenai sejarah seminar Fiqh Belia. Penganjuran Sinerpik Belia bermula daripada cetusan idea Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Hamsan bin Haji Awang Supain yang waktu itu merupakan pengurusi Jawatan Kuasa Dakwah Daerah Sandakan merangkap timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan. Kini beliau menjawat jawatan sebagai pembantu Kerajaan Perumahan dan Tempatan Negeri Sabah. Untuk makluman semua, Sinerpik Belia daripada tahun 2015 sehinggalah pada hari tahun 2021 sebanyak 4 siri. Bermula dengan pada tahun 2015 dengan tema Belia dan Ramadan, diikuti Belia dan Cinta pada tahun 2016 yang dirasmikan sendiri oleh almarhum Dato' Haji Taufik Haji Abu Bakar Titingan, mantan Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah. Seterusnya Belia dan Dakwah pada tahun 2017, manakala pada tahun 2018 dan 2019 terpaksa direhatkan seketika atas beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Namun atas semangat dakwah, kita kembali untuk 4.0 Seminar Fiqh Belia dengan tema Belia dan Norma Baru. Seperti dikeluarkan juga, penganjuran Fiqh Belia kali ini hasil kerjasama antara Belia Usia Sandakan dengan Majlis Belia Sabah bersama anggota Belia. Penganjuran Sinerpik Belia 4.0 kali ini adalah hasil kerjasama Belia Usia Bahagian Sandakan dan Majlis Belia Sabah bersama Angkatan Belia Islam ABIM Sabah. Program ini turut berkolaborasi dengan beberapa lagi rakan kerjasama dakwah serta penglibatan para panel jemputan yang cukup terkemuka dan beberapa anak muda yang bersama-sama membantu menjayakan lagi seminar kali ini. Jadi saya tak ingin bercakap lebih panjang. Ada banyak lagi media yang kami akan kongsikan sebentar saja lagi mengenai penganjuran Fiqh Belia pada kali ini. Saya masih lagi menanti ketibaan dalam Zoom panel kita yang seterusnya, iaitu Dr. Rustam. Jadi saya meminta para peserta untuk masih lagi berada dalam Zoom. Oleh kerana itu kita bagi rehat seketika selama 5 minit. Saya minta kepada para peserta yang baru masuk ke Zoom, pastikan audio masing-masing dalam keadaan mood senyap. Ini membantu kepada kelancaran seminar Fiqh Belia pada hari ini.